Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, okey, seorang je jawab Seorang soalan. je gini. Okey, sorry lambat, sudah masuk awal tapi saya punya WhatsApp tak terkeluar-keluar. Jadi saya tak dapat send link tadi. Okey, so hari ni macam saya cakap untuk budak form 1 dan form 2. Untuk budak form 2 kita akan ulang kaji soalan form 1. Okey, jadi soal nisbah dan kadaran. Okay, nanti kan nak periksa pertengahan tahun. Okey, so kita habiskan lagi sikit lagi je. Lagi lebih kurang 2 atau 3 buku surat je kita habiskan hari ni. Nanti minggu depan kita akan buat ulang kaji bab baru pula lah. Okey. Okey. So, nisbah bilangan murid sekolah rendah kepada murid sekolah menengah. Okey, rendah kepada menengah. Okey. Okey, sekolah rendah dia 7 bahagian. Sekolah menengah dia 3 bahagian. Okey. Cari peratusan murid sekolah menengah. Okey. So, sebelum tu tambahkan dulu dia punya nisbah tu ditambah, iaitu kita nak dapatkan jumlah. So, nisbah dia 7 tambah 3 dapat 10. Okey. So, kita nak yang sekolah menengah. Sekolah menengah ada 3. Bermakna nak cari peratus 3 per 10 darab 100. Sebab sekolah menengah ada 3 bahagian. Jadi kita darab je. Macam korang buat masa darjah 6 dulu. So, korang akan dapat 30%. Okay. Seterusnya, nisbah bilangan buku rujukan. Okey, buku rujukan. Buku rujukan dengan buku cerita. Cerita. Okey, 2 nisbah 3. Dia suruh cari peratus buku rujukan. Okey, apa korang perlu buat sama juga, nisbah tu ditambahkan dahulu. Supaya korang akan dapat jumlah nisbah. So, dapat 5. Buku rujukan berapa bahagian? 2 bahagian. Jadi, nak cari peratus, 2 bahagi 5 darab 100. Okay. Sama juga macam korang buat sekolah-sekolah rendah dulu. Bahagi dululah kalau besar. So, 2 kali 5, 10. 2 kali 20 dapat 40%. Okay. Untuk A yang nombor 1 ni ada soalan nak tanya. Ulang balik. Ulang yang mana ni? Yang I. I. Yang pertama. Okey, dia dah bagi nisbah 2 kepada 3. Okey, dia bagi buku rujukan dengan buku cerita. So, buku rujukan dengan buku cerita lah. Okey, kalau dia nak cari soalan peratus, korang kena ambil nisbah tu dulu. Nisbah yang diberi tu, iaitu 2 kepada 3 tu, korang tambahkan. Jadi, 2 nisbah 3. So, dapat 5. Okey, soalan dia nak rujukan. Buku rujukan. So, buku rujukan dia 2 bahagian. Jadi, 2 bahagi 5 darab 100. Okey. Jadi, boleh kecilkan, boleh potong-potong. Okey, 2 kali 20 dapat 40.
40% ni maksudnya bahagian untuk buku rujukan. Jadi kalau 40% buku rujukan, buku cerita berapa peratus? 60. Yes, 60%. Okey, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Semua senyap je ni. Okey, tak cukup orang lagi ni. Patutnya lagi ramai ni. Okey. Hari ni ada lagi ke latihan sukan? Yang terpilih je kot. Oh, yang terpilih. Alright. Tengok B pula. Ni apa pendapatan. Okay lah, saya nak tukar sikit lah background dia. Kita pakai hitam lah lebih korang. Satu tulisan warna putih. Okey. 15% daripada jumlah pendapatan bulanan kumuta. Kumuta adalah untuk membayar sewa rumah. Okey, 15%. Okey, maksudnya kalau 15% sewa rumah, 15%. Yang lain-lain? 75%. Yes, macam mana 85. 100% tolakkan dengan 15 dapat 85%. Okey, so sekarang ni dia nak nisbah wang yang digunakan untuk bayar sewa kepada pendapatan. Jumlah pendapatan. Okey, kalau dia nak jumlah pendapatan, tak susahlah, kita tak perlulah ambil jawapan 85. Sebab jumlah pendapatan sepatutnya 100% kan? Daripada 100%, dia guna 15% untuk membayar sewa. So apa korang perlu buat? Korang kena kecikkan. Tak boleh biarkan jawapan macam tu sahaja. Kecikkan. Bermakna 15 ni korang dapat berapa? 3. Yang 100 ni korang dapat berapa? 20. 20. Okey? Sebab dia nak kepada pendapatan. Kalau dia minta kepada yang lain-lain, kita kena letak 85 dekat sini. Tapi sesaja kan saya biasa cakap dengan korang. Saya akan buat kiraan dulu, baru saya baca soalan. Kalau nasib kita dah buat tu, siap-siaplah habis cerita. Alright. Soalan seterusnya. Okey, soalan B ni ada nak tanya? Tak ada ya? Alright. 25% dari jumlah pendapatan. Okey, kalau jumlah pendapatan maksudnya 100%. Okey. Lepas tu dia kata dia bayar ansuran rumah. Ansuran dia bayar 25. 25%. So kalau kita tolak dia baki berapa peratus? Baki berapa peratus? Kalau kita tolak 75. Baki kan berapa peratus? Saya kan suka buat jalan kerja dulu baru sekira. Okey, soalan dia. Cari nisbah wang yang digunakan untuk membayar ansuran. Ansuran dengan jumlah. Kalau jumlah 1% lah kan. Jadi ansuran dia 25%. Jumlah dia 100%. So bahagikan dengan 25 kan. Bahagi 25. Okey, 25 bahagi 25 dapat berapa? 1. 100 bahagi 25 dapat? 4. So 1 nisbah 4. Macam tadi juga, kalau dia minta baki ataupun yang lain-lain, 75 ni kena letak dekat tempat 100. Okey, itu je beza soalan. Bezalah kalau ada dia suruh tukar yang lain lah. Tapi kat sini dia suruh bandingkan dengan jumlah pendapatan. Okey, ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada
Alright, sekejap. Kita nak ambil gambar kedatangan. Okay, mula-mula dulu memang saya nak tukarkan apa Zoom ni kepada Google. Tapi saya dengar Google Meet korang tak boleh tulis ni. Tak boleh. Kalau pakai phone tak boleh tulis kan? Betul? Tak boleh. Kalau Google, kalau Zoom ni apa pakai phone pun boleh tulis. Cuma kalau pakai laptop sekolah je tak boleh tulis. Okey, tak apa. So kita pergi ke soalan seterusnya sebab saya target nak habiskan. Ingat ya, budak-budak form 2, periksa korang bukan soalan yang mudah-mudah lagi dah. Saya rasa untuk PPT dia bagi soalan ayat-ayat. Sebab tu lah saya nak biasakan korang dengan soalan ayat-ayat. Okey. Jom kita guna papan hijau. Oh, papan hijau. Sebab dulu sekolah pakai papan hijau. Jadi kita pakai kapur putih. Okey. Dia buat sejenis kuih 250 tepung digaul dengan 200 mentega. Yang pertama, dia nak nisbah tepung kepada mentega. Okey. Tepung 250, mentega 200. Jadi kita kena kecilkan. Bahagi 25 kan? Bagi 25 boleh kan? Okey, tak apa. Bagi 2. Bagi 2 kecil sangat. 10. Yang ni 8, betul tak? Betul. Boleh kecilkan lagi. Bahagi 2 lagi. So, dapat 5 nisbah dan 4. 4. Okey, soalan seterusnya. Seterusnya, diisi tepung yang diperlukan oleh Hasnah jika dia menggunakan 150 gram mentega untuk buat kuih itu. Okey, bermakna kita buat cara yang sedar. Ni tepung, ni mentega. Okey, nisbah dia 5, nisbah 4. Dia gunakan mentega 150. Budak form 1 saya ada ajar. Okey. 4 kali berapa nak dapat 150? 150 bagi 4 dapat berapa? 37.5, betul tak? Mungkin kot. Mungkin. Janganlah mungkin. Kan Tolonglah kira. 120 lepas tu 160. Jadi pening. 150 bagi 4. 3 kali 4, 12. 12, 30. 7 kali 4, 28. 5 kali 4, 20. Betul? 37.5. 75. Tolonglah. Betul Okey. 37.5 darab 5 dapat berapa? Calculator please. Alamak, kalkulator semana pula pergi. 37.5 dapat berapa? Hello? Kiralah. Kalau tak kira lambat. 187.5. 187.5 Tapi tadi betul 150 bagi 4, 37.5 betul Betul. Betul lah. Betul.
Okey, jadi berapa tepung? Jisim tepung yang diperlukan 187.5 gram. Sekarang tepung pun dah mahal, kan? Jadi kena buat kek kecil-kecil je. Okey. So, minuman oren minuman oren macam hari tu je. Minuman oren disediakan dengan mencampurkan cordial oren, cordial dengan air. Cordial dia 250, air dia 750. So bahagi 25 kan? Hari ni 25. So dapat 10. Ni potong kosong lah kan? 1 nisbah 3. Maksudnya cordial 1 bahagian, air 3 bahagian. Tapi kalau korang bancuh cordial oren ke sirap ke mana korang ikut nisbah kan? Belasah je kan? Yang penting manis. Okey, lepas tu dia kata cordial oren yang diperlukan untuk menyediakan 3,000 ml minuman oren. Wow. Minuman oren maksudnya sekarang ni cordial tambah air, korang dapat 3,000 ml. Bermakna 1 tambah 3 dapat 4. Okey, soalan sir. 4 darab berapa dapat 3,000? Apa tu? 4 darab apa? 4 darab berapa dapat 3,000? 3,000 bahagilah 4. 750. 350, betul Betul. Alright. Kan saya selalu pakai darab berapa kan? Maksudnya ayat se tu merujuk kepada bahagi. Okey? Ya. 750. 750. Darab 750 betul betul. Darab 4. Betul. So bermakna yang ni darab 750. Yang ni darab 750. Tapi sebenarnya dia nak cari apa ni? Dia nak cordial. Jadi 1 darab 750 dapat 750 ml. Jadi kalau dia nak buat 3,000 ml air oren, dia perlukan 750 ml cordial. Oh banyak tu, dah habis sebotol tu. Sebab cordial biasa jual 1 liter. Habis. Okey. Ada soalan nak tanya? Ada. Tak ada, seteruskan. Okay. Dah bahagian terakhir soalan ayat. Soalan ayat ni untuk saya nak tekankan lebih kepada budak-budak form 2 lah. Sebab korang dah naik form 2. Kalau form 1 ni dia masih soalan-soalan nombor biasa je. Okey, jom kita tengok. Sebilangan pen biru dan pen merah dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Okey. So, pen biru, pen merah. Kan? Pen biru, pen merah. Kalau pen biru tu 20%. Pen merah berapa Pen peratus? merah 80. Yes, 80%. Jadi kita kecilkanlah kan? Bilangan pen merah. Kecilkan je. So kalau kita kecilkan, kita dapat 1 4. So dah dapat soalan pertama. Lepas tu dia kata, dia masukkan lagi pen biru ni. Tambah pen biru 6 batang. So pen biru dah jadi 6 batang. Tambah jadi 6 batang kan? So kali 6 lah kan? Bermakna pen merah jadi 54 batang. Kalau dia pen biru nisbah dia 1. Kalau tambah 6 darab 6 lah. Jadi pen merah 4. Nisbah dia 4. So 4 darab 6
24. Okey. Nisbah dia kekal. Tetapi bilangan pen merah bertambah. Okey, soalan C. Sebuah kotak mempunyai 72 biji guli. Antara guli itu guli kuning. Dia nak bilangan guli kuning dengan bukan kuning. Kuning dengan bukan kuning. Dalam peratusan pula. Alamak. Okey, so kita kena kira peratus lah sebab kuning ada 12. Perkan dengan 72 biji guli jumlah. Darabkan dengan 100. Tolong tekan kalkulator. Berapa tu? Peratus. Faham. Kuning. Dia nak dalam peratusan. Tapi tak apalah, saya nak buat ni dululah. 12. Okey, kalau bukan kuning, 72 tolak 12. Dapat 60 kan? 60. Betul. 60. Okey. So, 10 dan 100. dia nak bukan berwarna kuning. Okey. 12. Okey. Jadi, sekarang ni, kalau dia nak dalam peratus, kita dapat darab tadi. Kita dah buat. 60%. 16.7%. Okey, maksudnya kuning 16.7. Kalau dia nak minta untuk bukan kuning, apa korang perlu buat? 100% tolakkan dengan 16.7. Okey, tolong tolak dapat berapa? 83.3, betul tak? Betul Okey, dia yang ni saya susah sikit nak ajar kat sini sebab dia ada jalan kerja lain pula untuk samakan dia. Sebab dia perpuluhan Okey, soalan C ni saya stop kat sini. Nanti untuk form 1 nanti saya ajar pula masa ada kelas kesemuka Okey. Kita nak pergi ke soalan. Okey, rumusan untuk hari ini. Okey. Permudahkan. Kalau permudahkan maksudnya korang kena kecilkan macam sekolah rendah. So kalau 16 nisbah 12 nak kecilkan bagi sifir berapa ni? Sifir berapa? Hello? 4. Alright, sifir 4. Okay, kita nak kukuhkan saja kefahaman. So kita dapat 4 nisbah 3. Okey, seterusnya 24 dengan 16 nak kecilkan pakai sifir berapa ni? 4 juga kot? 4. 4 juga. So 4, 6 nisbah 4. 16 dengan 10 nak pakai sifir berapa ni? 4. 6 nisbah 4. Tak, ni kena pakai sifir 2 kan? So 8 Bagi 2. nisbah 5 kan? Bagi 2. Okey, seterusnya 20 nisbah 15. Bagi berapa ni? Bagi 5. Yeah. Bagi 5. So, kita dapat 4. Dapat 4 nisbah 3. Alright. Okey, yang ni menarik. Okey, sepadam dulu yang lain. Okay, tengok betul-betul. 1 nisbah 1/4 nisbah 1/3.
Okey, kita kena darabkan dengan nombor bawah yang besar. Yang besar sekarang ni 4. So, dua-dua ni darab 4. So, yang ni potong. So, korang akan dapat 1 nisbah 4/3. Nak hapuskan 3 pula, yang ni darab 3. Yang ni pun darab 3. So, korang akan dapat 3 nisbah 4. Okey. Boleh faham tak tu? Boleh. Hari Jumaat ni. Hari ni hari wukuf di Arafah. Kena belajar Saya hang sikit je. Okey. Cara dia sama juga dengan yang sebelah. Darab 4. Tengok penyebut dia yang mana besar. Potong. So dapat 4 nisbah 3. 1 ni darab pula dengan 3. Darab pula dengan 3. Potong. So 4 nisbah 3. Senang sangat. Alright. Yang ni kecilkan dalam bentuk termudah. Maksudnya macam sekolah rendah je. 25 dengan 100 ni bahagi 25 kan? Betul tak? 25 bagi 25 dapat berapa? 1. 100 bagi 25 dapat berapa? 4. Okey, 10 dengan 25 sipir berapa? Dapat 2/5. Yes, dapat 2/5. Okey, next. 20 dengan 25 sipir berapa? Dapat 4/5. Kau bagi jawapan terus. 4 nisbah 5. 4 nisbah 5. Ni. 3 nisbah 2. Ya, 3 nisbah 2. 3. Right. Okay, next. Yang ni. Yang ni dia tak rumit pun. Dia senang Ini je. dah tahu dah saya. Saya sudah tahu. Okay. Tahu. Satu. Okay, tengok dulu. Yang pertama P, Q, R. Lepas tu yang pertama kira dah cikgu ni. tak apa. Saya tunjuk nanti orang lain nak belajar juga. Nak kena tahu juga cara. So yang ni 3 nisbah 1 kan. Okey, tengah-tengah dia sama betul tak? Kalau sama, tengah-tengah dia kita tulis sahaja. 2 nisbah 3 nisbah 1. Okey, siapa yang boleh tulis tolong gariskan jawapan. Ada siapa-siapa nak tolong gariskan jawapan? Okey, yang kedua tu P nisbah Q nisbah R. So 2 nisbah 5, 5 nisbah 4. So tengah-tengah dia sama. So korang tulis 2 nisbah 5 nisbah 4. Yang ni tadi. Halo, sorry ya. Terkeluar pula. Aduh, dah nak habis tadi. Boleh pula saya mengarut seorang-seorang. Okey, saya ulang balik ya. Tak apa, kita kena habiskan juga hari ni. Untuk yang pertama tadi, yang pertama ini yang kedua, ini yang ketiga. Okay, jadi P nisbah Q nisbah R. So ni 2 nisbah 3. Ni 3 nisbah 1. Kan saya dah cakap kalau tengah-tengah dia sama, tulis je balik jawapan tu. So, korang akan dapat yang ni. Seterusnya, P nisbah Q nisbah
R. 2 Aduh, ya. Dengar ya, suara saya tinggal sikit lagi nak habiskan. Okey. Tadi sudah buat yang pertama tadi dah. Saya tak payah ulang lah. Okey. Yang kedua. Yang kedua tadi 2 nisbah 5 nisbah 4 yang ni. So yang ketiga ni pun senang jugalah. P, Q, R. Jadi 2 nisbah 7. Lepas tu 7 nisbah 4. So kita tinggal tulis balik je. Okey. So jawapan dia yang atas. Okey. Tolong yang ni yang senang ni. Kalau ada orang periksa rugilah kalau korang tak buat betul-betul. Okey, pastikan betul. Alright, seterusnya. Dan yang terakhir kalau tak salah. Ada 2 lagi. Okey. Dibagi P nisbah Q nisbah R. Dibagi 2 nisbah 4 nisbah 5. Lepas tu dibagi Q. Q 120. Bermakna korang kena cari 4 darab berapa dapat 120. Okay, kalau kau tekan kalkulator, korang akan dapat darab 30. Bermakna yang ni pun darab 30. Yang ni pun darab 30. Jadi korang akan dapat yang ni 60. Yang ni 150. Okey, baru baca soalan. Jumlah P tambah R bermakna 60 tambahkan dengan 150. So korang akan dapat 210. Okey. Seterusnya, yang terakhir untuk hari ini. Jadi saya harap korang dapat fahamkan apa yang saya dah ajar hari ini. Terutama form 2. Okey. Dia nak nisbah bilangan lelaki dan perempuan untuk tingkatan 1 cemerlang ataupun 1C lah. Kalau suka teluk 1C Hitung jumlah bilangan murid lelaki jika terdapat 20 murid perempuan. Bermaksud kena darab dengan 5 untuk dapat 20. Yang ni pun kena darab dengan 5. So kita dapat 15 murid lelaki. Soalan dia nak murid lelaki. Jadi murid lelaki ada 15 orang. Kalau dia minta jumlah, kalau jumlah 20 tambah 15. So korang dapat satu kelas ada 35 orang. Jangan mimpilah satu kelas ada 35 orang kan. Mesti lebih kan kelas-kelas korang kan. Okey, habis dah bab nisbah. So nanti minggu depan kita akan masuk bab baru lagi. Okey. Minggu depan untuk kelas hari Isnin malam iaitu kelas form 2 cuti. Sebab cuti raya haji kan. Jadi mungkin mesti saya akan buat kelas form 1 dengan form 2 serentak pada hari Rabu malam nanti minggu depan. Nanti saya akan bagi jadual ya. Okey, itu saja untuk hari ini. So, selamat Hari Raya Haji. Terima kasih semua. Bye. Ada lagi ke lagi satu? Tak ada.
Nanti Lepas ni ada ke lagi? Belum Tak ada dah. Tak ada dah. Ah, Awal setengah Ah. jam. dia online sekejap je. Kita tak boleh lama-lama, nanti korang tak faham. Okay. Jujur first time lah. Awak baru first time kan, nanti bila dah dia kalau banyak lah, saya tak boleh bagi banyak-banyak. Biasa online kan. Sekejap tak sampai setengah jam lagi lah mas. Banyak sangkut-sangkut pula. Okay, nanti kita jumpa Rabu depan. Bye. Bye.